tu Ustaz? Hijau lah, hijau. Okey. Ustaz berada di mana ni Ustaz? Saya di rumah di Saujana Utama Sungai Buloh. Oh, Sungai Buloh. Okey. Ya. Alhamdulillah. Dekat dengan rumah abang saya. Abang saya pun Jalan Flora 1 Ustaz. Dekat dah tu. Okey. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Saya dengan ini mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih banyak-banyak di atas kesudian Ustaz bersama-sama dengan kami di dua tempat Ustaz. Hari ini kita berada di FB Bakit Perak dan juga FB TM Perak. Okey, FB TM Perak ni Ustaz untuk anggota saja. FB Bakit Perak ni untuk open lah untuk mereka yang ingin bersama-sama dengan kita, orang-orang luar yang ingin mendengar, berkongsi ilmu Ustaz bersama-sama di bulan Ramadan yang mulia ini. Okey, sedikit pengenalan mengenai Al-Fadhil Ustaz. Al-Fadhil Ustaz dilahirkan pada 19 Ogos 1974, mendapat kelulusan pengajian syariah Islamiah di Universiti Al-Azhar Mesir tahun 1993 hingga 1998, dan beliau merupakan seorang pendakwah bebas. Beliau juga merupakan seorang mutawif haji dan umrah, dan beliau juga merupakan usahawan muslim. Dan tentunya tuan-tuan dan puan-puan mengenali adik-beradik kepada Al-Fadhil Ustaz, Ustaz Salihuddin Nasir dan juga Ustaz Abdul Halim Nasir. Ustaz Salihuddin, abang ke adik Ustaz? Semuanya abang. Saya yang bongsu, nombor 13. Masya Allah, 13 orang Ustaz. 13. Seronoknya. Okey, Alhamdulillah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, bersama dengan saya ini adalah Ustaz yang selalu buat live di audio kuliah. Dan untuk makluman Ustaz, orang audio kuliah pun berada bersama dengan kita pada hari ini, saudara Faiz. Beliau berada bersama dengan kita pada hari ini, bersama-sama menonton Tazkirah Ramadan pada hari ini. Baiklah Ustaz, bercakap mengenai tajuk kita pada hari ini, tentunya sesuatu yang menjadi cita-cita kepada kita semua Ustaz, malam Lailatul Qadar. Dan saya sendiri telah pun mendengar pelbagai cerita daripada arwah almarhum ayah, daripada ustaz-ustaz mengenai keindahan, kenikmatan malam Lailatul Qadar ni. Jadi kalau boleh hari ini kita nak mendengar dengan lebih lanjut daripada Ustaz Rahim Nasir. Boleh Ustaz ya? Boleh, insyaAllah. Baik. Dengan itu saya serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Rahim Nasir. Silakan Ustaz. InsyaAllah Ustaz Haji Nazri, cuma nak tanya sampai pukul berapa? Nak tanya. Okey. Kalau ikutkan sampai 1:30 Ustaz. Tapi mungkin kalau ada soalan 1-2, boleh Ustaz jawab secara ringkas di hujung majlis nanti insyaAllah. InsyaAllah. Baik. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Nazri dan semua sahabat yang bersama yang menonton pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya Allah telah memilih kita semua dapat bersama sekali lagi di hujung-hujung Ramadan ini, yang sebenarnya di penghujung itulah dia punya kemuncak atau apa yang kita sebut climaxnya, kemuncaknya. Ibarat kalau kita tengok orang yang masuk lomba lari 100 meter, kan, orang akan kira kejayaannya adalah di garisan penamat, bukan di starting point masa mula nak berlari tu. Kejayaannya dikira pemenang di hujung garisan penamat. Jadi begitulah sebenarnya hakikat Ramadan ini. Hakikat Ramadan ini sebenarnya
dia punya kemuncaknya pada 10 hari yang terakhir ini. Ini sebenarnya hari yang sangat penting, yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang sebenarnya mesti diambil peduli, ambil cakna oleh setiap di kalangan kita, orang-orang yang beriman, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat, terima kasih yang menonton, Kak Rahani Isa yang selalu follow dekat Audio Kilah juga, insya-Allah, dan semualah. Jangan lupa kita pakat-pakat share lah kuliah kita pada tengah hari ini yang diusahakan oleh Bakit Perak dan TM Perak lah, secara umumnya, insya-Allah. Baik, sahabat sekalian, bila kita sebut Lailatul Qadar, Lailah itu maksudnya satu malam, Qadar itu yang ditentukan, yang telah diaturkan atau yang ditentukan. Itu makna Lailatul Qadar, satu malam yang ditentukan oleh Allah. Maknanya daripada 30 malam Ramadan, Allah ambil satu malam. Dan kebarangkaliannya mungkin setiap tahun harinya berbeza. Malam-malam keberapanya berbeza-beza. Itu hak Allah lah, dia nak bagi malam keberapa pun. Tetapi itu nombor satu yang kita kena ingat. Yang kedua, apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Apa benda Lailatul Qadar ni? Yang kita kata kita nak kejar, kita nak buru, kita nak pulun, kita nak grab, kan? Apa benda Lailatul Qadar tu? Lailatul Qadar ni sebenarnya Allah sebut dah dalam surah Al-Qadar. Antaranya Allah Ta'ala menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfisyahr. Itu antara kelebihan. Baik, sebelum ayat tu Allah sebut tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Allah kata tanazzalul malaikatu, pada malam Al-Qadar itu Allah kata diturunkan seluruh para malaikat. Warruhu fiha, dan roh padanya. Tafsiran yang kuat menyebut roh di situ ialah malaikat Jibril. Kerana malaikat Jibril juga digelar sebagai Ruhul Amin. Nama lain malaikat Jibril lah. Dipanggil Ruhul Amin. Dia ketua segala malaikat. Jadi malam itu Allah kata malaikat semua turun dikepalai oleh Jibril alaihissalam biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ibarat, saya bagi satu ibarat. Bila Allah kata, okey, malam ni on, turun. Okey, mereka turun semua. Lepas dapat signal lampu hijau daripada Allah, baru mereka turun. Min kulli ab. Turun tu dengan urusan yang sangat besar. Apa hal diorang turun ni, malaikat ni semua turun ni sebab apa? Allah yang arahkan mereka turun dengan tujuan untuk, ulama kata, mencari, mencatat siapa yang beramal pada malam itu. Siapa yang baca Quran, siapa yang berzikir, siapa yang semayang malam, siapa yang tadarus, siapa yang semayang maghrib, yang semayang isyak, yang semayang tarawih, yang semayang witir, yang solat hajat, yang infak, yang wakaf, yang sedekah, yang beramal, yang bangun malam. Semuanya akan dicatatkan oleh para malaikat Allah dan dikatakan mereka turun itu sampai ke bumi. Sampai ke bumi lah. Maknanya mereka turun sampai ke bumi untuk mencari hamba-hamba Allah yang terpilih, yang kita harapkan insya-Allah kitalah di kalangan insan-insan yang terpilih itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian itu satu bab. Kemudian sahabat sekalian, kelebihan dia apa? Kelebihan dia ayat tadi saya baca itulah. Lailatul Qadri khairun min alfisyahr. Malam Al-Qadar itu, ataupun orang Melayu sebut Lailatul Qadar itu, adalah lebih baik
Allah guna kalimah khairun. Khairun maksudnya lebih baik min alfisyahr, daripada kita beramal dan beribadah selama 1000 bulan. Kena fahamkan betul-betul perkataan yang Allah guna adalah khairun. Maksud dia lebih baik, bukan sama dengan. Allah tidak kata kelebihan malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan. Tapi terjemahan tepatnya Allah kata khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Bermaksud, kata ulama, bila kita beramal pada malam itu bertepatan dengan malam Al-Qadar, kita akan dapat pahala melebihi 1000 bulan beribadah. Itu dia punya fadilat, dia punya kelebihan-kelebihan. Dan sebab itu, kalau kita tengok 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Itu lebih kurang lah kalau calculation dia. 1000 bulan kita bahagi 12 bulan lah untuk setahun. So dapat 83 tahun 4 bulan. Yang ulama kata siapa yang dapat fadilat Lailatul Qadar itu, dia mendapat pahala ibadah ibarat dia melakukan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan non-stop. Allahu Akbar. Ini pahala yang sangat besar, yang kalau kita hidup hari ni pun umur kita dah 40-an 60-an, tak tentu 24 jam kita ibadah tak. Tidur lagi banyak kot rasanya daripada daripada kita beribadah ni. Terutama bulan Ramadan ni kan sedap tidurnya. Jadi sahabat sekalian, itu yang saya maksudkan tadi. Maknanya Allah bagi kelebihan itu. Dan harus diingat dan wajar kita mensyukuri bahawasanya kelebihan Lailatul Qadar ini Allah beri kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Sahaja. Umat lain tak dapat. Nabi lain tak dapat. Yang dapat Lailatul Qadar ni umat Muhammad sahaja. Mungkin kita tanya pula, pasal apa Ustaz? Umat Nabi Muhammad je yang dapat. Pertama, itulah kelebihan kita lah. Itu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, sebab umur kita average-nya pendek-pendek. Berbanding umat dulu yang beratus tahun. Firaun saja yang melawan Nabi Musa tu ada riwayat kata 500 tahun. Sihat walafiat dia, tak pernah batuk, tak pernah demam, gaut apatah lagi Ustaz. Kan memang tak ada. Dia sihat saja. Dia tak ada kad kuning hospital tu, dia tak ada. Dia sihat. Kan? Umur 500 tahun. Umat dulu ratus-ratus tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi-nabi lain ratus-ratus tahun. Umat lain ratus tahun. Bila sampai tang umat Nabi Muhammad ni, tiba-tiba dia jadi bainas sitina wa sab'in kan. 60, 70. Itu average. Ada yang 30 jalan. Ada yang 40 jalan. Ada yang lebih 95 hidup lagi. Ni tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa nah. Ini contoh saja. Haji Nazri gelak kuat sangat tu. Itu contoh. Itu rezeki dia lah sampai 95 kan. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang, tapi average-nya ialah sitin wa sab'in. Kita tengok baru ni Tok Guru kita Datuk Ismail Kamus 72 tahun. Dia 72 tahun. Jadi sahabat sekalian, sebabkan umur kita ni pendek-pendek. 60-70 tak adalah nak cecah ratus-ratus macam umat dulu. Dan yang kedua disebabkan juga amalan kita pun, minta maaf sebut tu, amalan kita pun tak setara mana sangat. Kan? Banyak dosa daripada amalan saya lah. Kita semua lebih kurang ni sama lah tak? Banyak dosa kita berbanding amalan. Jadi Allah bagi satu ruang pada umat Muhammad, so dia hadiahkan Lailatul Qadar itu.
Jadi sebab itulah sahabat sekalian, saya sebut banyak kali, tadi pun pukul 10 saya live dekat audio kuliah pun, inilah tajuknya yang diberi, yang ditaja oleh Quranic Mind City Center, Seksyen 14 Shah Alam. Jadi, kita nak kena pulun Lailatul Qadar ni, nak kena rebut, nak kena ambil. So mungkin tanya pula, Ustaz nak ambil macam mana Ustaz? Kan, kita nak cari macam mana, nak ambil macam mana, nak pulun kok mana. Jadi jawapan dia mudah untuk saya sebut lah, ya. Jawapan tu mudah untuk disebut, tapi untuk dipraktikkan tu, itu atas kita masing-masing. Tak. Baik, sebelum saya nak cerita, nak cari tu macam mana, nak ambil tu macam mana, ulama' dia bincang pula. Ada pandangan yang menyebut, saya pernah dengar kuliah almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, dia kata Lailatul Qadar itu bermula Maghrib. Maknanya start Maghrib itu, malaikat dah mula turun, slow and steady. Para malaikat yang entah berapa ratus juta bilion kita pun tak tahu ni, masing-masing mula dah turun. Bermula kita buka puasa Maghrib tu, bang Maghrib, dia dah mula start turun, merayau-rayau, tengok intai, tengok siapa yang dah start ibadah kan. Dan kalau ikut pandangan Sa'id bin Musayyib, atau ada yang sebut Sa'id bin Musayyab, dia kata startingnya bermula lepas Isyak. Itu tak lari mana pun kan. Maghrib Isyak tu sejam aja, dia tak lari mana. Cuma yang kita nak sebut, satu berita baik sebenarnya untuk kita lah. Bila berdasarkan Allah kata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Akan menjadi tenang, menjadi sejahtera, beruntunglah mereka-mereka ini sehinggalah ke terbitnya matahari. So ulama' kata tempoh berlakunya Lailatul Qadar itu adalah sepanjang malam. Bukan kefahaman kita beberapa saat saja. Dalam satu malam, katalah malam tadi, malam 21 kan, malam ganjil. Katalah malam tadi dia berlaku pukul 3.15. Contoh. 3.16 dah tak ada. Bukan. Ulama' bincang benda ni, sepakat sebut sepanjang malam. Bermaksud sebenarnya kita ni sangat berpotensi besar mendapat fadilat Lailatul Qadar. Sehingga ada ulama' yang sebut, siapa yang sembahyang Maghrib malam tu, sembahyang Isyak malam tu, tarawih witir dan sembahyang subuh besoknya, maka dia sudah masuk dalam list senarai penerima Lailatul Qadar. Cuma mungkin barangkali dari sudut berapa ganjaran, itu ulama' kata bergantung pada pulunnya kita dengan amalan kita pada malam yang berkenaan. Kalau orang yang sembahyang Maghrib, Isyak, tarawih, lepas tu subuh aja, itu je lah ganjaran yang dia dapatnya. Kalau orang yang mungkin tadarus pula lepas tu, sambung pula qiyam apa semua, bersedekah lagi, lebih lah lagi. Itu maksudnya. Tapi peluang kita nak dapat, insya-Allah sebenarnya memang besar. Kecuali lah lepas Maghrib tu kita lena tak jaga sampai subuh. Itu insan terpilih yang tak dapat. Dia panggil gitu. Kan? Itu memang tak ada lah. Cuma orang yang malam tu berjaga, yang ibadah, yang buat baik, yang pulun, insya-Allah dia akan dapat. Potensi itu sangat besar kita panggil. Jadi sebab itu sahabat sekalian, yang penting kalau tanya saya macam mana nak buat Ustaz, macam mana nak kejar, nak cari, tak payah kejar sangat. Kita just maintain saja. Maknanya apa yang kita dah biasa buat 20 hari Ramadan ini, just kita carry forward masuk ke 10 akhir dengan ada sikit lah kita sebut, dengan tambahan. Just kita upgrade lah. Kalau sebelum ni 20 hari baca Quran, 1 hari 1 malam 2-3 muka, malam akhir ni lebih lah sikit. Itu maksudnya. Biar kita nampak ada kesungguhan. Pada 10 akhir tu, biar nampak kita ni bersungguh. So Allah pun tengok, si Polan ni, Gen TM ni bersungguh 4 raya. 20 malam sebelum ni tak pernah bangkit pun ni, tiba-tiba malam akhir ni dia dah contoh ya.
Yang gen TM yang terasa pula, bukan TM semua sekali. Kan dengan ustaz, ya. Maaf saya mencelah sikit Ustaz. Ada juga persoalan yang orang bertanya, malam Lailatul Qadar tu dia berlaku sebab kita di dunia ada yang siang sekarang, ada yang malam di tempat lain. Tu macam mana tu Ustaz? Soalan ni Haji Nazri sebenarnya tiap-tiap tahun orang tanya. Kan? Dia duk fikir sekarang ni Malaysia cerah tengah hari pukul 12, Amerika 12 malam. Betul. Jadi tak ke kelang kabut malaikat tu Ustaz. Ke mana nak dihalanya? Kan? Dia balik pada jawapan tadi, soalan tadi, jawapan dia itu biar Allah yang urus lah. Kita jangan serabut kepala pula, tolong memikir. Benda yang kita kata bukan tugasan kita. Yang bukan kemampuan kita nak memikir, soalan tu betul. Tetapi pada saya, tak perlulah. Sebab sekarang ni kita fikir tempat kita siang ke malam. Kalau malam, okey kita pulun. Mana tahu malam tu dia turun. Oh, kita pulun malam sah, Amerika siang, Amerika lantak kat dia. Donald Trump kan ada sana, biar kat dia. Kan? Maknanya kita fokus kita. Nampak? Yang Haji Nazri tanya soalan tadi mewakili orang lain juga. Soalan tu betul. Kadang seorang kita ni dia suka memikir macam tu. Dia suka memikir kadang-kadang dia suka bertanya, dia seronok. Kadang-kadang dia bertanya tu, tapi ni bukan Haji Nazri dia bertanya tu kadang nak mengenakan ustaz. Kadang dia bertanya nak test ustaz pun ada juga. Ada satu kisah tau, Ini cerita ulama' dululah. Ada seorang tok guru ni dia mengajar. Lepas tu dia buka soalan. Kan? Dia kata ada soalan. Tapi ustaz saya sebenarnya dah 22 tahun ceramah, saya tak pernah buka soalan ustaz. Tapi kalau ada soalan lagi ni saya cuba jawab lah kalau saya mampu kan. Sebab apa tak buka? Sebab awal-awal dulu saya pernah buka. Tapi bila dapat soalan yang ajaib tu saya rasa tidak yang bukan aja soalannya kan. Jadi buat serabut je. Ustaz faham tak? Jadi balik cerita tok guru tadi. Jadi dia buka soalan. Dia kata ada siapa-siapa nak tanya. Dia kata semua senyap. Anak murid semua senyap. Lepas tu dia suruhlah ada seorang anak murid yang setia dengan dia ni. Duduk sebelah dia. Dia kata kamu tanyalah. Anak murid ni pula, dia jenis pendiam Ustaz Haji. Dia jenis pendiam kan, tak banyak cakap, jenis pemalu. Jadi ustaz ni pun, tok guru ni pun kata, okey silakan awak tanyalah satu apa-apa soalan. Soalan dia nampak simple, tetapi memang soalan. Nampak macam, kelakarnya soalan ni. Haji tahu apa soalan dia? Soalan dia kata, ustaz, kalau kita berpuasa, bila kita nak berbuka puasa? Nampak? Soalan simple aja. Kalau kita berpuasa, bila nak buka puasa? Kalau Haji mesti jawab, maghrib tu waktu buka puasa lah. Apa yang kau bengap sangat tanya soalan macam ni kan? Kalau kita lah. Kalau kita tak. Tapi tuan-tuan tengok tok guru tu jawab apa? Bila anak murid dia tanya, tuan guru, bila kalau kita puasa, bila nak buka puasa? Tok guru dia jawab, bila matahari sudah masuk. Ibaratnya, terbenam. Istilah orang dulu kan dia guna bila matahari dah masuk kan, masuk ke ufuk barat. Dia guna istilah masuk. So tok guru tu jawab, apabila matahari sudah masuk, maka berbukalah puasa. Anak murid tu tanya balik je. Dia kata, wahai tuan guru, kalau matahari tak masuk-masuk macam mana? Sudah. Tok guru jawab, engkau ni lebih baik diamlah daripada bertanya. Astaghfirullahalazim. Jadi Haji boleh faham cerita tu kan? Jadi maknanya bukan tak boleh tanya, boleh tanya, tapi kadang-kadang itulah macam itulah rupa soalan kan. Jadi balik cerita kita tadi, sekarang ni Lailatul Qadar tu dia akan turun pada malam. So mana negara yang malam tu memang dia malam, dia akan dapat Lailatul Qadar. Negara lain yang rezeki dia waktu itu. Habis Amerika yang siang, dia tunggu dia malam pula.
Kalau macam tu kita pulun lah Ustaz. 2 malam tu kita lari, malam tu sini, malam tu sana. Kalau kau larat, kau pergilah. Kan? Tak usah kita kelam kabut tuan-tuan. Kita fokus apa yang sepatutnya. Kan? Okey, boleh settle no? Jawapan tu insya-Allah. Selesai. Okey, baik. Baik, sahabat sekalian. Apa kita nak buat? Saya dah sebut dah tadi. Kita buat saja rutin harian biasa. Cuma kita tambah sikit. Malam akhir ni, 10 akhir ni, kita lebihkan doa kita. 10 akhir ni, kita lebihkan kita punya ibadah. Lebihkan sedekah. Lebihkan baca Quran. Lebihkan qiyam. Lebihkan berzikir. Lebihkan istighfar. Lebihkan selawat. Berbanding 20 yang sudah berlalu. 20 hari yang sudah berlalu. Jadi sebab itu sahabat sekalian, kita maintain yang itu sepanjang malam ni, tak kira malam ganjil, malam genap. Walaupun Nabi kata keberangkaliannya itu pada malam-malam ganjil, tetapi bukan bermakna malam ni, malam 22, kita rehat-rehat pula. Jangan gitu. Biar 10 malam ni kita tunjuk kesungguhan. Sebab Nabi cakap, kita akan masuk syurga Allah kerana bukan kerana hebatnya amalan, tetapi kerana kasih sayang Allah, kerana rahmat Allah, kerana ihsan Allah, kerana simpati Allah, kerana anugerah Allah. Itu kita boleh terjemah dengan perkataan rahmat. Rahmat tu mana anugerah Allah, rahmat tu mana hadiah Allah, rahmat tu mana kasih sayang Allah, simpati Allah. Sebab kita pun sedar diri kan. Kalau kita kira aku nak calculate diri aku masuk syurga, compare dengan ibadah yang aku buat ni, pakai pintu syurga pun tak lepas rasanya. Lagi berapa ratus ribu juta kilometer pun tak sampai rasanya Ustaz. Kan? Kaji. Jadi maknanya sebab ihsan. Allah kesian. Contoh saya buat ayat gini lah. Allah tengok kita sembahyang tarawih kan. Kalau tak ada PKP ni, kita boleh sembahyang surah masjid, ramai-ramai tarawih meriah tu. Saya tiap-tiap tahun ceramah masa tarawih ni, tiap-tiap malam saya akan jumpa, tiap-tiap tahun saya mesti jumpa. Bila imam dah bagi salam dah rakaat kedua sembahyang tarawih kan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa tak kita jumpa orang sebelah kita, jari dia tegak lagi. Jari dia tunjuk je Ustaz. Dia tak turun-turun, salam pun tidak, apa ke tidak, rupanya telah gugur syahid Ustaz. Dia dah masuk syurga. Lena dia, imam dah bagi salam. Bila dah tarawih, riuh rendah masjid dah, dia duk tunjuk jari tak turun-turun Ustaz. Rupanya masuk syurga Ustaz. Allah tengok, oh ya Allah kesian geng Telekom ni. Kan? Allah tengok kesian hamba aku ni. Sembahyang tarawih pun sampai tidur kan. Letih sangat. Allah kata aku bagi syurga lah. Ibaratnya macam tu. Allah tengok kita kesian. Ada orang yang sanggup berzikir kan. Pegangnya picit-picit tasbih tu. Kadang-kadang dah terberhenti dah picit. Dah tak berjalan Ustaz. Dia dah terangguk. Kan? Allah tengok tu. Kesian hamba aku ni. Ada orang hari-hari biasa lah. Kalau kita buat kuliah maghrib, kuliah subuh terutama ni. Tengah dengar kuliah lena kan. Mula-mula nampak ustaz besar kat depan. Lama-lama besar kecil je aku tengok ustaz ni kan. Lama-lama hilang daripada pandangan. Dia dah tidur lah. Lelap mata. Sebab itu Tok Guru almarhum Datuk Ismail Kamus selalu sebut. Dia kata masa kita tidur, kita tak boleh dengar kuliah. Masa kita tidur, mana boleh dengar kuliah. Tapi masa dengar kuliah, kita boleh tidur. Itu kelebihan. Datuk Ismail kamu sebut gitu. Kan? Masa tidur, tak boleh dengar kuliah. Kita tengah tidur kan? Mana boleh dengar kuliah. Tapi masa dengar kuliah, boleh tertidur. Itu hebatnya manusia kan. Jadi, sebab itu sahabat sekalian, just kita maintainkan saja. Maintainkan saja ibadah yang kita dah biasa buat. Cuma lebihkanlah doa, sedekah, infak apa semua, dan jangan tinggal untuk 10 malam ini doa minta keampunan. Doa minta ampun kepada Allah berdasarkan apa yang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ajar kepada Sayyidatina Aisyah, isteri baginda yang mulia radhiyallahu anha, ummul mukminin. Bila Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kalau ditakdirkan aku bertemu malam Al-Qadar, apa doa yang aku nak baca? Maka Nabi ajar kepada Aisyah yang sekaligus mengajar kepada kita. Nabi kata, bacalah olehmu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun kadang kita tambah afuun karim pun boleh, tak ada masalah. Jadi Allahumma, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, afuun, Tuhan yang maha pengampun, tuhibbul afwa, yang menyukai orang yang minta ampun, fa'fu anni, ampunkan dosa aku ya Allah. Kalau tak hafal doa Arab tu, kita tembak doa Melayu pun tak apa. Yang penting 10 malam akhir, baik doa lepas maghrib, baik doa lepas isyak, baik doa selang-seli tarawih, doa witir, doa malam kita tahajud apa semua sebelum sahur tu, jangan tinggal 10 akhir ni doa mohon keampunan. Sebab sahabat-sahabat sekalian, cuba kita renungkan sejenak. Bila kita mati satu hari besok, giliran kita akan sampai, kita sedang menunggu giliran, nombor giliran sudah ada di tangan, ibarat macam kita pergi bank, kan, nak buat urusan, picit nombor tu. Tiket tu dah ada dah ni, cuma nombor tak kena panggil lagi. Kan, tak tahu saya punya nombor kena panggil, tuan-tuan punya nombor kena panggil dulu ke? Ni ayat selamat ni. Tuan-tuan punya nombor kena panggil dulu ke? Ataupun saya punya nombor yang kena panggil kemudian. Kan? Maknanya ustaz memang takut nak mati sebenarnya. Itu yang disebut kemudian tu. Jadi, sahabat sekalian, kita tengah pegang tiket ni. Cuma nombor belum kena panggil. Jadi, sebab itu, sementara masih ada nyawa, kita ambil lah peluang itu. Kan? Sebab, satu benda yang kita kena sangka baik dengan Allah, Allah bagi aku hidup sampai tengah hari ni, sebenarnya Allah nak buka lagi ruang untuk kita bertaubat pada dia. Sebab Allah tahu amalan kita memang tak setara mana, dan kita kena letak keyakinan Allah ni maha baik, bersangka baiklah dengan dia, bersangka baiklah kita akan dapat Lailatul Qadar. Itu kena ingat. Sebab tadi saya kata, apa gunanya kita mati kalau Allah tak ampunkan dosa kita? Kita kaya macam mana pun, mati Allah tak ampun dosa, ceritanya masuk neraka. Kita terkenal macam mana pun, pergi ceramah sana sini, ustaz ni lah, macam kami ni, konon-konon macam orang kenal sangat ni, pergi sana sini pun, mati Allah tak ampun dosa pun tak ada apa tak. Kita jadi menteri ke, Perdana Menteri ke, Agung ke, Sultan ke, YB ke, terkenal, mati Allah tak hapus dosa, tak jadi benda tak. Sebab itu 10 akhir, tolong minta pengampunan Allah dengan sesungguhnya. Kalau perlu kita menangis lah. Kan, meratapi dosa-dosa kita. Kita ni sebenarnya dosa banyak, Tuan Haji, kan. Cuma, yalah, orang kata, ulama kata kita bersyukur, orang pandang kita baik, sebab Allah tutup aib kita. Itu saja. Bukannya kita ni baik benar. Ustaz-ustaz ni sebab Allah tutup aib aja. Tu orang nampak, oh baik Ustaz A, baik Ustaz B, Ustaz C ni. Kan? Sebenarnya, kalau orang tahu perangai Ustaz yang sebenar, aku rasa tak panggil ceramah dah lepas ni. Contoh tak contoh. Cuma nak sebut, selama orang pandang kita baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang saya nak tambah. Baik, sikit lagi saya nak ambil, benda ni dia banyak berlega, Tuan Haji, di kalangan kaum muslimat. Apa dia? Ustaz, kalau kami uzur, kami tak boleh semayang Ustaz, kami tak boleh puasa, kami tak boleh baca Quran. Jadi macam mana nak ambil fadilat Lailatul Qadar ni? Jadi jangan susah hati. Orang perempuan, Islam tidak pernah menganaktirikan. Allah tidak pernah mengkesampingkan orang perempuan. Malahan Allah angkat lagi darjat dan martabat orang-orang perempuan, kaum-kaum ibu.
Kan? Sebab itu dalam Quran ada surah An-Nisa saja, dia tak ada surah Ar-Rijal, tak ada. Surah lelaki tak ada. Surah perempuan ada. Maknanya Allah angkat darjat dan kemuliaan. Jadi bagi kaum wanita yang mungkin uzur, itu tidak mustahil lah, benda tu boleh berlaku kan. Selagi mana orang kata belum sampai umur menopause, kan, dah tamat tempoh periodnya. Jadi selama mereka tu masih manusia yang normal, dalam tempoh umur 20-an, 30-an, 40-an, barangkali 50-an, masih ada darah lagi, tiba-tiba takdirnya besok cuti. Tak boleh solat, tak boleh puasa. Nombor satu, saya nak pesan, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Alamak Ustaz, habislah saya Ustaz, cuti pula dah besok, tak boleh buat apa. Jangan mengeluh. Nombor satu, kita kena redha dulu. Dah memang jadual kita setiap bulan macam tu kan. Nak buat macam mana? Dah jadualnya kena begitu. Jadi, nombor satu, kena redha, berlapang dada, bersangka baik. Allah bagi aku cuti. Saya selalu sebut, perempuan yang uzur ni sebenarnya dia dapat ABC. Bukan baju campur, Allah bagi cuti. ABC tu Allah bagi cuti. Dia buat baju campur, meleleh pula air liur tengah hari ni Ustaz. Jadi, nak sebutnya, pertama kena redha, dan yang kedua, banyak benda orang perempuan boleh buat sebenarnya. Dia berzikir pun dapat pahala Lailatul Qadar kalau kena malam tu kan. Berzikir, dia boleh selawat, dia boleh berzikir, dia boleh selawat, dia boleh istighfar, dia boleh infak, dia boleh macam-macam lah. Dia boleh bangun malam, boleh. Cuma dia tak boleh sembahyang je. Katalah dia bangun 4:30 pagi. Bangun lah. Lepas tu dia berzikir, dia selawat, dia istighfar, menangis, berdoa, boleh. Tak ada apa masalah. Kan? Jadi peluang tu dia kena ambil. Dan tadi saya dah sebut, Allah ni Tuhan yang maha baik. Dia maha pengasih, dia maha penyayang. Dan yang paling penting sebenarnya dalam hidup kita ni, mesti kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah. Jangan ada langsung sangka buruk. Sebabnya macam ni. Sebabnya, saya selalu sebutlah, kalau kita tengok dalam satu hadis kursi, Allah kata, aku ni kama azunnu abdi. Sebagaimana hamba aku bersangka dengan aku. Ulama bincang, minta maaf saya sebut contoh, Allah ni macam kita kata ibarat cermin. Macam kita tengok cermin. Bila kita berdiri depan cermin, yang kita nampak ialah muka kita sendiri. Takkan saya berdiri depan cermin, tiba-tiba saya tengok dalam cermin tu apa ada muka Ronaldo DiCaprio pula. Kan, dah muka macam bertukar pula jadi pelakon Hollywood pula, handsome satu macam je. Ada. Macam mana kita tengok cermin, itulah muka kita, maksudnya sama. Macam itulah Allah kata, Allah sendiri sebut ni, aku macam itulah. Macam mana kamu pandang aku, macam tu aku pandang kamu. Kalau kamu memandang aku dengan Tuhan yang maha pengampun, kita tengok Allah ni maha pengampun, kita sangka baik Allah maha pengampun, Allah kata aku akan pandang dengan pandangan yang sama. Allah kata aku akan ampunkan dosa kamu. Kalau kamu tengok aku Tuhan yang maha pengasih, aku akan mengasihi kamu. Kalau kamu tengok aku ni Tuhan yang maha penyayang, Allah akan sayang kita. Kita tengok Allah ni Tuhan maha pemurah, Allah akan murahkan rezeki kita. Ini yang kadang-kadang manusia dia silap kefahaman. Jangan kita bersangka buruk dengan Allah, sebab itu pandangan Allah kepada kita nanti. Katalah macam ni tak? Kita sakit. Lepas tu dah bertahun. Orang bertanya, macam mana Ji? Sakit? Kata macam ni lah Ustaz. Bertahun dah makan ubat, tak ada gaya, 4 gayanya ni nak sembuh. Nampak? Itu dah kira sangka jahat dengan Allah. Itu sangka jahat. So apa akan jadi? Payah nak sembuh. Sebab kita dah block dah benda tu. Islam ajar kita bila sakit, ikhtiar, ambil ubat, jumpa doktor ke, ustaz ke, air penawar ke, apa ke, urut ke, apa, tak kisahlah. Apa yang sesuai dengan sakit kita.
bakinya bismillah tawakal tu ala Allah. Ya Allah, aku sakit tulang belakang, aku dah buat fizio, dah buat itu, dah buat ini, aku sangka baik engkau akan sembuhkan satu hari nanti. Selesai masalah. Yang jadi masalahnya bila orang tanya, entahlah ustaz, ubat dah berguni-guni ustaz, rasa haram nak sembuh tu memang payah, memang tak sembuh jawabnya. Sama macam berdoa juga. Kita berdoa pun sama. Mesti letak sangka baik, doa kita Allah akan terima. Ni kadang macam mana Hajah berdoa? Allah ustaz, berbuih mulut ustaz, mujur tak sawan dia kata. Kan? Dah berbuih dah mulut berdoa, minta berpuluh tahun tak dapat apa ustaz, letih ustaz. Jangan cakap macam tu. Kita mesti sangka baik, doa kita satu hari besok pasti akan dimakbulkan Allah. Sebab Allah ni jenisnya yang apa dia panggil? Dia Allah ni dia akan bagi. Cuma mungkin kalau dia tak bagi tu ada sebab. Sebab kita kena ingat Allah bagi itu atas keperluan kita, bukan kehendak kita. Apa yang perlu Allah akan bagi. Kita minta kaya. Tengok juga Allah kata dia ni Mamat ni kalau kaya kan lupa diri pula. Allah tak bagi kaya. Dia tak nak kita jauh dengan dia. Itu sukatan tu pada Allah. Jangan tanya ustaz macam mana nak menyukat benda tu kan. Itu Allah yang sukat. Tugas kita doa, berdoa, berdoa. Dan saya sebut selalu dalam bab doa ni. Tuan-tuan nanti boleh rojoklah ayat 88, ayat 89 dalam surah Yunus. Itu doa Nabi Musa yang diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Musa minta dengan Allah, ya Allah, kau telah berikan pada Fir'aun wa malaihi dan pegawai-pegawainya, kuncu-kuncunya, zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Kau dah bagi dah pada Fir'aun dan semua orang kanan dia, macam kita hari ni macam menteri kanan lah kau. Dia dah bagi dah semua, ya Allah kau dah bagi pada Fir'aun harta benda dunia, kekayaan dunia, kuasa dunia. Tetapi wahai Allah, kata Nabi Musa, Fir'aun telah menyesatkan manusia dengan semua yang kau bagi. Lalu dia tadah tangan dan dia berdoa. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Wahai Allah, aku nak minta dua benda. Pertama, engkau lingkupkan segala harta benda Fir'aun. Kau musnahkan harta benda mereka. Yang kedua, engkau tutuplah pintu hati Fir'aun. Sebab Nabi Musa kata, aku tahu Fir'aun ni jenis manusia tak akan beriman sehingga dia nampak azab yang pedih depan mata dia, baru dia akan beriman. Doa tu doa Nabi Musa baca. Yang tukang aminnya Nabi juga, Nabi Harun. Nabi Harun. So sekarang ni soalan saya ialah, bila Nabi Musa berdoa, bila doanya makbul? Bila Nabi Musa doa, adakah hari ni dia berdoa, petang besok tenggelam Fir'aun dalam Laut Merah? Atau hari ni dia doa, minggu depan tenggelam, 2 tahun lagi tenggelam, lagi 5 tahun baru tenggelam Fir'aun? Ulama tafsir bincang ayat ni. Hari ni Nabi Musa doa, bila Fir'aun tu tenggelam? Jawapan dia, kata ulama tafsir, hari ni Nabi Musa doa, makbulnya doa Nabi Musa itu dengan maksud tenggelamnya Fir'aun dalam Laut Merah yang kita baca sejarah itu. Masa itu baru dia mengaku beriman kan. Qala amantu bi rabbi Musa wa Harun. Masa dah tercungap-cungap tu. Tak terima dah taubat masa tu. Bila tenggelamnya, ulama tafsir kata selepas 50 tahun doa itu dibacakan. So sekarang doa kita yang berbuih mulut tadi baru berapa tahun? Buat tenang dulu. Kan? Doa kita baru itu Nabi Musa. Encik Musa. Tak maaf nama Musa. Gurau. Tak. Kita yang tak Nabi ni, kalau Nabi Musa pun 50 tahun baru Allah angkat doa. Ya Allah, kita ni siapa lah tak? Sebab itu saya selalu guna motivasi doa Nabi Musa ni. Maksudnya bila kita doa dah lama kan, banyak tahun dah doa tak dapat-dapat, saya akan ingat doa Nabi Musa. Ya Allah, aku ni siapalah. Kalau Nabi Musa pun 50 tahun lepas tu baru tombang Fir'aun. Ji, 50 tahun ni Ji, kalau di Malaysia 10 kali pilihan raya. 10 kali PRU baru tumbang. Ini ke-14 baru tumbang tadi.
Ni pun Kedah pun dah nak tumbang lah ni kan. Itu iklan je lah, jangan ambil hati pula tu. Iklan. Baik, jadi sahabat sekalian, itu cerita Lailatul Qadar kita untuk tengah hari ni lah, saya kira. Maknanya saya dah sebut apa itu Lailatul Qadar, prosesnya bagaimana, waktunya bagaimana, amalannya bagaimana, kemudian saya sebut tadi apa yang berlaku malam itu, dan satu yang saya nak tambah sebelum saya terlupa, tanda dia apa? Tanda. Kan? Itu yang banyak juga orang tanya, Ustaz, apa tanda Lailatul Qadar tu? Dia tanda dia kalau berdasarkan hadis. Kalau yang cerita air beku malam tu, pokok sujud lah apa, itu mungkin tidak mustahil boleh berlaku. Dan itu mungkin pengalaman orang-orang dulu yang pernah jumpa. Berbetulan malam tu dia tengok pokok sujud. Mungkin dia kata, oh inilah tanda Lailatul Qadar. Mungkin. Dan benda tu tidak mustahil sebenarnya. Cuma dia tidaklah dikuat dengan hadis Nabi ke apa, tak adalah. Cuma itu kita kata pengalaman orang-orang dulu, barangkali ulama' dulu yang mendapat fadilatnya pada malam itu. Dan mungkin Allah tunjuk pada orang tertentu saja, kita tak tahu. Barangkali. Okey. Tengok, Bayah Osman dah tanya soalan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kita wali-wali ni mesti tahu dah apa soalan nak keluar. Bergurau. Baik, kalau ikut hadis, tanda yang pertama, Nabi kata pada malam itu cuacanya sangat cantik. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Kalau bahasa Melayu kita, sedaplah cuaca malam tu, nyaman, tenang, tak ada rasa menggelisah sejuk sangat, merekod sejuk sangat, atau menggelisah panas sangat, tak ada. Dia malam tu macam relax, tenang, nyaman, damai, macam tu. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata tidak ada bunyi salakkan anjing, salakkan keldai. Sebab Nabi sebut keldai atau himar tu sebab yalah negara Arab banyak kedai kan. Jadi malam tu maknanya bunyi-bunyi haiwan ni tak berapa nak bunyi sangat. Barangkali mungkin kerana mereka nampak malaikat itu sedang turun. Sebab kita takkan nampak lah, kecuali kalau Allah izinkan nampak. Cuma basicnya yang boleh nampak jin, setan, malaikat ni haiwan boleh, kita tak boleh. Itu aturan yang Allah Ta'ala buat kan. Suka tak suka, kena suka. Jin kita tak boleh nampak, kecuali jin Samsudin sajalah. Tapi dia bukan jin lah, dia manusia. Cuma nama dia tu kan special sikit. Baik, itu yang kedua. Tanda yang ketiga, Nabi sebut, yang itu tanda selepas berlakunya lah, selepas berakhirnya, iaitu cahaya matahari pada keesokan harinya nampak macam sama-sama putih-putih, tidak kuning cerah seperti biasa. Sebab lepas je subuh, habis je bang subuh, habislah masanya, dan malaikat yang berbilion-bilion wallahualam jumlahnya tadi menderu-deru balik naik ke langit, balik tempat asal mereka. Dan masa tu matahari pula baru terbit, jadi cahaya matahari terhalang dengan cahaya malaikat. Sebab malaikat kan dia bercahaya kan. So malaikat yang menderu sangat banyak ni menghalang cahaya matahari yang asalnya kuning, terpancar direct ke bumi, yang pagi itu cahayanya macam kita kata berjerebu lah, macam tu, macam kabur-kabur sikit, malap-malap, redup-redup, macam tu kan. Kalau saya tanya satu soalan maut lah pagi tengah hari ni lah, maut tak maut lah, saja tanya je, agak-agak malam tadi Lailatul Qadar kan, pasal malam tadi malam 21 kan. Mungkin ada yang jawab tidak, mungkin ada yang berkata ya. Itu atas andaian masing-masing. Tapi kalau tanya saya, saya jawab Hello, Ustaz. Saya jawab ada. Dia hilang sekejap tu tanda Lailatul Qadar tu. Amin. Tak. Jadi
kalau tanya saya malam tadi mungkin belum berlaku lagi lah. Mungkin. Itu andaian saya. Bukan nanti orang kata pula, alah ustaz tantah malam tadi tak bangkit ke apa, tu yang dia kata belum tu. Tak. Itu andaian. Berdasarkan kita tengok, sebab pagi tadi pun saya ada kuliah pukul 10 tadi. Saya tanya jamaah, ramai yang jawab pun belum. Sebab dia kata pagi ni cerah. Pagi ni cerah elok kan. Nampak terang, langit biru. Jadi kebarangkalian tu, tanda ketiga Nabi sebut tu macam belum berlaku lah. Jadi kita yang malam tadi tak bangkit tu berasa lega sikit. Kan? Selamat aku kan, boleh try lagi malam. Jadi so kita sekarang ni kita jangan ambil kira genap ke ganjil. Bahasa mudah 10 akhir ni kita pulun. Jangan sebab malam ni malam genap kita relax sikit. Jangan. Sama je, buat elok-elok, niatkan baik, dan jangan lupa doa yang ulama karang. Allahumma yang ulama sebut, Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hazihi sanah wa fi kulli sanah. Ulama kata berdoalah, dan doa ni sebenarnya saya dah post dalam Facebook saya hari pertama Ramadan, iaitu ya Allah, kau rezekikan kami semua bertemu Lailatul Qadar pada tahun ini dan pada setiap tahun yang berikut yang mendatang. Itu kira doa package kita lah. Kan? Kita minta setiap kali Ramadan, ya Allah kurniakan kami Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun yang mendatang. Itu cantik doa. Jadi saya nak tarik handbrake ni Ustaz, boleh no? Boleh, sila. Sebab tengok tak ada dah soalan tu. Kan ada satu tadi tu je. Tapi tak apalah. Yang penting kesimpulan akhir saya nak sebut. Yang pertama, sahabat sekalian, kita usahalah. Kan? Minta ya Allah mudahkanlah urusan kami 10 akhir ni ya Allah. Buat, minta. Dan yang kedua, beramal tu. Sebab Ustaz, saya kempen tau dekat audio kuliah. Siapa yang biasa dengar kuliah-kuliah saya kempen tentang infak. Sebab sekarang ni infak kena online. Pasal orang dah tak pergi surau masjid kan. Jadi susah. So kita kempen, memang saya kempen, kalau bahasa budak-budak hari ni memang kau-kau punya lah. Memang kempen gila-gila punya. Kan? Dan ada, saya tengok yang PM saya personal 2-3 orang, saya tengok ada lelaki ada perempuan, dia kata Ustaz, mulai malam tadi saya dah mula masuk RM10 ke akaun Ustaz. Dan saya akan istiqamah setiap malam Ustaz. RM10. Ada yang masuk RM20 pun ada. Ada yang RM5 pun ada. Tak kisahlah amount tu berapa pun kan, setakat diorang mampu. Tapi bijaknya manusia ni dia nak grab fadilat tu. Maksud saya, kalau every night 10 malam akhir ni dia akan istiqamah sedekah tu, saya yakin 100% salah satu malam mesti kena malam Al-Qadar, dan dia akan dapat ganjaran pahala bersedekah selama 1000 bulan dan lebih daripada itu. Ini orang yang cerdik, yang bijak buat pendapatan pahala. Dia macam MLM jugalah. Ibarat gitulah. Maknanya kita buat sekali, pahala berganda-ganda. Itu yang paling penting. Jadi itu nombor 2. So kita beramal dengan bijak, pulun-pulun lah setakat mana kita mampu. Yang tak mampu, buat sekadar mampulah. Kalau mampu bangkit tahajud 6 rakaat ke 8 rakaat, buat. Kalau tak mampu, buat 2 rakaat saja. Kalau tak mampu juga, duduk je lah atas katil tu, berzikir je lah. Tapi jangan baring. Kalau baring dua kali zikir, syahid. Kan? Memang masuk syurga terus lepas tu. Lailatul Qadar ke mana, kita ke mana lepas tu dah. Memang tak sedar ke diri. Jadi, apa pun sekadar mampu. Boleh banyak, Alhamdulillah. Tak boleh banyak, buat sikit. Itu kaedah yang ulama ajar pada kita. Wallahualam. Saya rasa itu yang boleh saya share. Saya minta maaf. Mungkin tidak mendapati apa yang dikendaki oleh pihak penaja, pihak TM. Tapi itulah yang saya boleh share pada tengah hari ini. Harapnya ada kefahaman yang Allah sampaikan pada kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kita insya-Allah dengan kelebihan Al-Qadar itu. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah, Masya Allah. Cantik Ustaz, cantik sangat-sangat. Dia macam ni Ustaz, tak ada kekurangan lah bagi saya. Bila kita cerita pasal malam Lailatul Qadar ni, segala-galanya sangat cantik bagi kita, insya-Allah. Terima kasih daripada Wakil Bakit kepada Ustaz. Semoga insya-Allah di lain masa kalau ada rezeki lagi Ustaz, kita akan panggil Ustaz untuk bersama-sama dengan kami lagi pada hari ini, insya-Allah. Jazakallah khairan. Terima kasih kepada semua penonton-penonton daripada FB Bakit Perak. Terima kasih penonton daripada FB TM Perak di atas kesudian untuk kita sama-sama mengimarahkan lagi Taman Syurga Telekom Malaysia ini, insya-Allah. Dan sama-sama macam mana yang Ustaz katakan tadi, kita beristiqamah, kita kuat, kita lipat gandakan di lab yang terakhir ni. Malam Ramadan terakhir ni, kita pecut sepecut-pecutnya, insya-Allah. Selagi kita mampu, manalah tahu rezeki kita dapat pahala ibadah 1000 bulan, insya-Allah. Siapa yang tak nak tu. Baik Ustaz, kita tutup majlis kita pada malam ini, pada hari ini dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.